Kalau kita berani bukan guna pada jalan Allah, keberanian kita mengundang bahaya dan padam. Sebab itu biarlah kita berani kerana Allah. Bukan berani kerana kita nak tunjuk kita kuat. Bukan berani kerana nak jaga periuk nasi kita. Bukan. Berani kerana Allah. Jiwa yang ada pada Umar Al-Khattab inilah yang menyebabkan keberanian itu sampai hari ini orang membicarakannya. Sehingga para sahabat menyatakan, dan orang selepas sahabat menyatakan, tongkat Umar Al-Khattab, tongkat kecil je, rotan kecil, lebih kami takuti daripada pedang Hajjaj. Dulu ada, saya pernah cerita beberapa kali, pemimpin Islam paling kejam, pahlawan, pendekar, namanya Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Yang dia cukup berani, dia cukup bengkeng, dia cukup garang, cukup zalim, semua orang takut dia. Malaikat ulama' je tak takut dia. Yang lain semua takut. Kerana setiap kali orang menentang dia, dia pancung kepala. Sehingga dia berkata pada syairnya yang masyhur, inni qad ra'aitu ru'usan qad aina'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha. Aku melihat kepala-kepala yang ranum masak. Dia tengok kepala orang macam buah lah. Sampai masanya akan kupetik, qitafuha, akan kupetik kepala tu. Sebab itu saudara, Hajjaj Yusuf As-Saqafi zaman dia orang tak berani berontak. Dia punya jahat. Tapi mereka berkata, sahabat-sahabat berkata, ulama-ulama yang masih hidup zaman tu berkata, kami lebih takut rotan Umar Al-Khattab daripada pedang Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Zaman Hajjaj yang berani lawan dia ulama. Sebab tu ramai ulama kena pancung. Antaranya Sa'id bin Jubair yang berkesudahan Hajjaj ditimpa bala, ditimpa penyakit gila dan mati dalam keadaan gila. Orang awam tak berani lawan, ulama dia boleh lawan. Maka ulama yang lawan dia Sa'id bin Jubair ini yang merupakan seorang ulama tafsir, anak murid pada Ibn Abbas. Yang lawan dia ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang akhirnya mati, dikerjakan oleh salah seorang tentera Hajjaj yang letak racun pada ujung tombak lalu tikam kaki Abdullah bin Umar Al-Khattab. Maka mati dia. Kekejaman Hajjaj tu. Tapi yang lawan dia semua ulama. Yang lawan dia siapa? Asma binti Abi Bakrin, yang merupakan anak Abu Bakar. Yang lawan Hajjaj siapa? Abdullah bin Zubair bin Awam, yang merupakan sahabat Nabi dan juga yang merupakan cucu Abu Bakar Siddiq. Ini saya katakan zaman Hajjaj memang orang lain gerung mereka, ulama' dia tak gerung. Sebab itu ulama' dia berkata, kami lebih takut rotan Umar daripada pedang Hajjaj. Orang awam jangan cerita lah, orang awam dia takut kena pelekat je. Takut kena pelekat, takut duit RM50. Yang lain dia tak takut. Para ulama' dia kata kami hanya takut rotan Umar. Kenapa? Umar pegang rotan dengan takwa, Hajjaj pegang pedang dengan zalim. Kerana ulama' dia hanya takut orang yang bertakwa. Dia tak takut orang zalim. Kerana dia tahu kesudahan orang zalim bagaimana. Tapi orang bertakwa dia takut. Nak musuh pun takut. Pernah satu ketika saudara, Ahmad bin Hanbal, dia bila tahu Imam Syafi'i ini alim besar, dia pun duduk dekat Imam Syafi'i. Ketika mana Imam Syafi'i hidup, saudara-saudara semua, ramai orang yang asalnya ikut mazhab lain semua berpindah pada mazhab Syafi'i. Termasuk Imam Ahmad. Cuma kita akhir zaman je tak nak mazhab Syafi'i. Kata alim sangat. Ni zaman dulu, Imam Ahmad bin Hanbal duduk sebelah Imam Syafi'i. Yahya bin Ma'in pun hantar surat, wahai Imam Ahmad, kamu dah alim besar, yang duk ikut Imam Syafi'i buat apa? Kerana Imam Syafi'i setiap kali dia berjalan, Imam Ahmad akan iring sebelah kanan dengan baralnya, dia dengan kenderaan dia pada ketika itu. Lalu Ahmad bin Hanbal hantar surat pada Yahya bin Ma'in, ulama hadis, kalau kamu duduk sebelah kiri Imam Syafi'i, lebih baik daripada kamu condemn aku. Ya, aku belah kanan, kamu duduk belah kiri, kan lagi baik. Kita sama-sama berguru dengan ulama alim, ulama hebat ini. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Umar Al-Khattab ditakuti kerana takwa, dihormati kerana takwa, keberkatan ilmunya kerana takwa. Dan Allah Ta'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu takut pada Allah, Allah akan ajar ilmu kepada kamu. Sebab itu ilmu yang paling berkat, ilmu yang takut Allah. Bukan ilmu yang sekadar saya katakan meraih ijazah master, PhD, tetapi tidak ada perasaan takut pada Allah. Kalau tidak ada perasaan takut pada Allah, ilmu inilah yang beri fitnah, yang akhirnya buat pecah belah pada masyarakat, bukan menyatukan masyarakat. Menjadikan masyarakat melihat agama sebagai perkara yang boleh menyebabkan kita berpecah belah. Walau agama menyatukan umat. Ini kerana apa? Barangkali antaranya kerana dia ambil bukan dengan sifat takwa. Dia ambil dengan sifat bangga untuk mempamerkan, akulah orang paling alim kat sini, akulah orang paling bijak, kata-kataku perlu ditunduk, perlu diikut. Sedangkan kata Imam Syafi'i, tidak pernah aku berdebat dengan seorang yang mengharapkan kekalahannya, tapi aku mengharapkan kebenaran itu wujud.